Ya, Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera bersama saya Ahmad Bazlan Bidin, host Icon Lokal anda pada hari ini. Dan bertemu kita dalam program khas iaitu program terbaru di TV9 iaitu Icon Lokal. Program ini mengetengahkan kepada anda barisan pengusaha produk tempatan. Dan di samping itu juga memperkenalkan produk dan perniagaan yang mampu menandingi jenama besar yang lain. Bak kata pepatah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan pada malam ini, saya berbesar hati kerana bersama saya pada hari ini adalah Encik Syahril Osman iaitu pengasas Syahril Education Enterprise. Encik Syahril, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kita dalam Icon Lokal. Terima kasih. Okey, baik Encik Syahril. Untuk pengetahuan semua penonton lah, Encik Syahril merupakan seorang guru, betul? Jadi, Encik Syahril, soal pertama saya, bagaimana Encik Syahril ni beralih daripada kerjaya seorang guru ni, Encik Syahril, kepada seorang mengusahakan perniagaan dan menghasilkan buku itu sendiri? Okey, baik. Terima kasih atas soalan. Okey, sebenarnya saya membuat satu perubahan yang besar bagi diri saya, di mana saya beralih arah daripada bekerja sebagai seorang guru bahasa Melayu, kemudian berpindah ke bidang lain iaitu bidang perniagaan. Bukan mudah selama 25 tahun saya mengajar sebagai seorang guru bahasa Melayu dan kini berkecimpung dalam bidang perniagaan, terutama sekali untuk saya menghasilkan buku-buku akademik di sekolah-sekolah antarabangsa dan sekolah-sekolah kerajaan di seluruh Malaysia. Okey, saya beralih arah ni sebenarnya saya memikirkan saya mempunyai kapasiti kemampuan yang lebih besar sebagai seorang guru bahasa Melayu untuk saya buat lebih, untuk saya sumbangkan lebih kepada anak bangsa saya, di mana saya tak nak terikat sebagai guru bahasa Melayu yang biasa-biasa saja, tapi saya nak menghasilkan suatu sumbangan yang besar di mana saya menjadi seorang penulis buku, buku akademik. Saya menghasilkan sebanyak lebih 127 buku akademik untuk sekolah-sekolah antarabangsa dan sekolah kerajaan. Dengan kekuatan yang ada dalam diri saya itulah saya boleh beralih arah daripada menjadi guru biasa kepada menjadi seorang usahawan buku. Alhamdulillah, dan kejayaan seorang guru itu pun dah mulia sifatnya. Apatah lagi orang yang menulis ilmu, menjualnya dan menghasilkannya, dan kalau kerap kita guna makin banyak paling Encik Syahril kat sini sebenarnya kan. Okey, tertarik tadi Encik kata 25 tahun bekerja sebagai guru. Jadi bagaimana, susah tak untuk buat keputusan untuk meninggalkan kerjaya sebagai seorang guru dan beralih kepada usahawan, kecimpung dalam dunia perniagaan pula, macam mana Encik Syahril? Sebenarnya memang sukar pada mulanya saya nak mengambil keputusan untuk menceburkan diri dalam perniagaan, dalam bidang penulisan buku akademik, seterusnya menjadi seorang usahawan buku. Saya mengambil masa yang nak katakan tak begitu panjang masa saya buat keputusan untuk terjun dalam bidang perniagaan. Sebab pada ketika itu saya rasa saya dah terlebih banyak buang masa saya, umur saya, tahun. Jadi saya tak fikir panjang, saya cuma fikir dua perkara saja masa itu. Sebab saya fikir saya nak buat perniagaan ini atau mati. Mati itu maksudnya saya bekerja sebagai seorang gurulah selama-lamanya. Jadi dua perkara itulah yang menguatkan saya untuk saya buat juga bidang perniagaan buku akademik ini untuk para pelajar yang berada di sekolah kerajaan dan sekolah-sekolah antarabangsa. Itu dia, mungkin penonton luar sana boleh juga terinspirasi dengan titik tolak pada itulah kan kita Encik Syahril punya kerjaya sebagai seorang guru dan kemudian beralih kepada seorang usahawan. Dan cakap pasal buku ni Encik Syahril kan, berapa banyak dah buku ni, saya baca banyak ni, berapa banyak betul. Jumlahnya sebenarnya? Okey, jumlah keseluruhan buku yang saya hasilkan ialah sebanyak 127 buku. Dan buku-buku ini saya hasilkan sebenarnya mulai tahun 2017, tapi saya tak jadi usahawan lagi. Saya hanya menulis sebagai hobi. Kemudian baru 2 tahun ini saya mengetengahkan buku-buku yang telah saya simpan sekian lama dan terhasillah 127 buah buku pada tahun 2023 ini. Oh, ya. Okey, baiklah Encik Syahril. Kalau boleh dikongsikan sikit Encik Syahril kan. Banyak-banyak buku Encik Syahril ni kan. Encik Syahril hasilkan untuk menjurus kepada golongan macam mana? Peringkat apa sebenarnya? Okey, baik. Buku-buku saya ni pada mulanya saya hasilkan untuk para pelajar sekolah antarabangsa di Malaysia sebab saya mengajar di sekolah antarabangsa belasan tahun juga. Jadi masa tu saya tak ada material untuk mengajar dan buku-buku ni sangat sedikit di pasaran. Jadi saya menghasilkan buku-buku ini sedikit demi sedikit dan pada mulanya saya menjuruskan kepada sekolah-sekolah antarabangsa di seluruh Malaysia. Tapi sekarang saya dah mengembangkan sayap saya dengan meluaskan lagi penggunaan buku-buku ini, di mana buku-buku ini bukan sahaja terhad kepada para pelajar di sekolah antarabangsa tetapi juga boleh digunakan oleh para pelajar di sekolah jenis kebangsaan SK, SJKC dan SJKT.
Okey, balik Syahrir kan. Kalau kata buku ni boleh kita gunakan pada semua peringkat, rendah dan juga menengah contohnya kan. Jadi apa sebenarnya kelebihan dan keunikan buku-buku ni berbanding dengan buku-buku di pasaran di luar sana? Okey, baik. Kelebihan, antara kelebihan dan keunikan buku-buku yang saya hasilkan ini, sebenarnya saya membangunkan modul pembelajaran bahasa Melayu yang saya ambil daripada Cambridge punya kaedah pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran. Jadi saya dapati buku-buku yang saya hasilkan ini memang sangat unik, sangat mempunyai kelebihan yang luar biasa kerana dapat membantu para pelajar dari segi kemahiran belajar bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu ini sebenarnya bukan kita belajar daripada satu dua cara saja, tetapi ada banyak cara lain, ada banyak teknik lain dan saya lakukan, saya bangunkan modul-modul ini dengan struktur dan teknik yang saya kira sangat berkesan untuk membantu meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar. Dan buku saya ada banyak jenis. Dari segi keunikan dan kelebihan itu, saya membangunkan modul seperti kemahiran mendengar, kemahiran buku listening, kemahiran bertutur, speaking, juga ada Malay writing. Okey, jadi tadi saya tertarik dengan satu perkataan tadi. Cambridge punya style, cara-cara belajar di sana. Bagaimana kaedahnya tu? Apa kaedah? Okey, antara yang boleh saya kongsikan di sini ialah kalau di Cambridge kita guna kaedah pembelajaran pendidikan Cambridge mereka menggunakan kaedah mengutamakan dan memfokus kepada kemahiran belajar secara mendengar dan bertutur. Itu diajar daripada peringkat rendah lagi sampai peringkat menengah. Jadi kalau kita lihat dalam sistem pendidikan arus perdana yang ada sekarang ini, bukan tak ada aspek itu, tetapi tak begitu besar digunakan untuk para pelajar di semua peringkat sekolah di Malaysia. Jadi Encik Syahrir boleh tunjukkan contoh sikit tak? Apa yang antara contoh yang mungkin saya boleh kongsikan kat sini, ini ialah buku Malay listening. Buku ini ada audio. Setiap buku ini ada 10, iaitu 5 untuk pelajar dan 5 lagi untuk guru. Buku ini ada audio di mana guru-guru yang mengajar menggunakan buku-buku saya ini memainkan audio di dalam kelas dan pelajar-pelajar menjawab soalan dengan mendengar sahaja. Menjawab soalan yang ada dalam buku ini dengan mendengar saja. So itu adalah kemahiran mendengar yang saya hasilkan untuk buku ini. Kemudian ada juga buku speaking. Buku speaking yang berwarna kuning ini ialah buku speaking. Buku ini pun sangat berkesan digunakan di mana para pelajar, kalau kita lihat dekat sekolah, kita nak menggalakkan mereka bertutur, berkomunikasi, bercakap, berinteraksi. Jadi buku ini sangat membantu para pelajar untuk menguasai kemahiran bertutur, tajuk pun speaking, lisan bertutur. Jadi buku ini sangat membantu untuk belajar guna buku ini. Guru-guru mestilah memudahsyarakan pelajar untuk belajar menggunakan buku ini. Kena ada 2 orang atau lebih. Seorang tak boleh belajar. Kalau macam kita nak buat homework, seorang tak boleh sebab kita akan jawab dan kita akan soalan tanya dan kita juga akan jawab sendiri. So perlukan sekurang-kurangnya 2 orang untuk belajar buku speaking ini. Okey, mungkin terakhir sekali Encik Syahrir, apa harapan Encik Syahrir terhadap hasil-hasil buku yang Encik Syahrir hasilkan ni? Okey, harapan saya kecil tapak tangan, alam semesta saya tadahkan. Begitu tinggi harapan saya agar ibu bapa, para pelajar, guru-guru maupun pihak sekolah, antarabangsa ataupun kerajaan, cubalah guna buku saya ini dan lihatlah hasilnya. Saya boleh berani memberikan jaminan bahawa buku-buku ini sangat berkesan membantu para pelajar untuk menguasai bahasa Melayu dengan lebih baik lagi dengan kaedah-kaedah yang saya inovasikan sendiri. Dan saya rasa mungkin rakan-rakan seperjuangan saya yang lain boleh membangunkan modul pembelajaran masing-masing mengikut subjek-subjek yang menjadi kepakarannya. Dan saya telah menonjolkan diri saya. Saya rasa dekat Malaysia ni mungkin tak ramai kot orang macam saya, seorang guru genuine yang boleh menghasilkan sebanyak 100 lebih buku untuk kegunaan para pelajar sekolah antarabangsa dan sekolah kerajaan di seluruh Malaysia. Dengan dengan perkongsian itu tadi, mungkin Encik Syahrir kata Encik Syahrir sebenarnya menjadi role model, menjadi role model kepada guru-guru di luar sana mungkin ingin berkongsi ilmu dengan melalui menghasilkan buku. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Encik Syahrir atas perkongsian dalam Ekolokal malam ini. Dan buat penonton di luar sana, teruskan menyokong produk lokal sekaligus dapat meningkatkan ekonomi tempatan. Jumpa lagi di lain masa. Saya Ahmad Abazan Abidin, terus menyokong kami juga di Ekolokal TV9. Assalamualaikum, bye-bye.